السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلى كافة الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين، وإلى جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، وبنية القبول وحصول المأمول، وبنية الشفاء من كل الأمراض، وبنية قضاء حوائج الدنيا والآخرة، وبنية الفوز بحسن الخاتمة عند الموت. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وذخرنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم رب زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم افتح علينا فتوح العارفين، وارزقنا فهم النبيين، وحفظ المرسلين، وإلهام الملائكة المقربين، برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، فقال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا الله به وبعلومه في الدارين. Dikatakan muka surat 27, muka surat 27 tu perenggan yang kedua. Muka surat 27 perenggan yang kedua. Baik. Dikatakan ittakhidhil laila jamalan tudrik bihi amalan. Ittakhidhil laila jamalan tudrik bihi amalan. Artinya, ambil olehmu dan jadi olehmu akan malam itu akan unta dan tunggangannya. Nescaya engkau dapat dengan dia akan angan-angan dan maksud-maksud engkau. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala. Baik, pada malam ini kita sambung lagi kitab Ta'limul Muta'allim, Tariqat Ta'allumi, ataupun pelita penuntut, di bawah tajuk pada menyatakan bersungguh, berterusan dan hemah. Di antara tip ataupun cara-cara untuk kita mendapatkan ilmu, iaitulah kita jadikan malam itu sebagai kenderaan, sebagai tunggangan, sebagaimana dikata oleh hukama, oleh
alim ulama kita, ambil olehmu al-laila, ataupun jadi olehmu akan malam, jamalan, itu akan unta. Mana kenderaan lah, maksud unta itu mana kenderaan, dan tunggangannya. Nescaya engkau dapat dengan dia dengan malam. Dengan dia dengan malam. Tulis sikit tu. Dengan dia di situ ialah malam. Engkau dapat dengan dia, yakni dengan malam. Habis itu. Akan angan-angan dan maksud-maksud engkau. Apa maksud-maksud itu? Tujuan-tujuan engkau. Maksud-maksud maknanya tujuan-tujuan engkau. Baik, cuba kita tengok tafsiran, pendetilan daripada Syekh penterjemah kita ni, Muhammad Syafi'i. Apa maksudnya? Maksud kata hukamat tadi, bahawasanya unta itu apabila engkau naik akan dia, akan unta, akan unta. Nescaya menyampai ia unta. Ia tu kembali kepada unta. Akan dikau menyampai ia unta, akan dikau kepada maksud-maksud. Maksud-maksud engkau, maknanya tempat engkau tuju ataupun tempat engkau pergi. Bila mana kita nak pergi, dulunya kenderaannya unta, tak ada kereta ni. Kenderaan dahulunya unta, kuda, keldai. Yang tu je jadi tunggangan. Di daratan, laut tu sampan perahu lah. Di darat naik tu. Kalau di negara Arab dia panggil sampan padang pasir ialah unta. Jadi unta ni dia boleh berjalan di tengah-tengah padang pasir yang panah. Rumput pun tak ada, yang adanya pokok kaktus. Tu pun bukan semua tempat, pokok berduri tu. Dan unta ni uniknya Allah Ta'ala buat dia, dia minum air, dia boleh bertahan berminggu-minggu tanpa minum air. Kenapa? Kerana dia ada stok simpanan dalam bongo kat belakang dia. Dia minum air banyak, jadi kita boleh tunggang dia berhari-hari tanpa minum air. Tapi kalau sekali dia minum, entah berapa baldi tak tahu lah. Banyak lagi. Jadi boleh berjalan. Jadi apabila kita mahu pergi pada satu tempat, maka kenderaannya ialah unta. Artinya kalaulah kita naik unta, maka unta ini akan menyampaikan kita kepada tempat yang kita mahu pergi, tempat yang kita tuju. Dibandingkan malam, diumpamakan malam itu seperti unta. Maka demikianlah juga malam, katanya. Malam adalah waktu malam. Apabila engkau berjalan padanya, pada waktu malam, dan engkau berhadap kepada menghasilkan pangkat-pangkat yang tinggi-tinggi, nescaya menyampai ia waktu malam, akan dikau kepadanya kepada pangkat-pangkat yang tinggi. Kepadanya kepada pangkat-pangkat yang tinggi. Siapa nak hebat dalam apapun usaha kita atas muka dunia, dia tak cukup dengan siang hari. Dia kena ambil juga waktu malam itu digunakan untuk menyampaikan cita-cita kita. Orang jahat dia ambil malam juga nak menyampaikan cita-cita dia, pecah rumah orang apa sebagainya. Siang hari takut orang nampak. Ghalib je dah. Walaupun hari ni ada macam-macam. Apatah lagi kita orang baik, untuk menghasilkan ilmu, untuk kita menghasilkan ketaatan kebajikan, lebih-lebih lagi kita mengambilkan malam itu untuk kita mengaji, mengulang, menghafal, kita taat ibadat pada Allah. Jadi bila mana kita hafal malam,
Mana siang tu kita hafal juga, malam tu kita ambil pula sebahagian masa, maka kita akan mengatasi daripada orang lain yang tak bangun malam. Sebab itu kata dia, jadikanlah malam itu seperti kenderaan unta yang menyampaikan unta itu kepada satu tempat yang kamu ingin tuju. Artinya, jadikanlah malam-malammu itu bangun malam, hafal benda ilmu yang patut hafal, kita hafal. Patut muzakarah, kita muzakarah. Patut perlu kita ulang, maka kita ulang. Insya-Allah matlamat tujuan kita maksud dalam hidup kita menuntut ilmu itu akan tercapai. Akan kita dapat di dalam genggaman kita. Tapi dengan syarat malam kena bangun. Pukul 4, 3:30 kena bangun dah. Paling tidak pukul 5 kena bangun. Dan bangun ni bukan masa waktu kita belajar sahaja, sepanjang hidup kita sampai kita mati. Sebab kita nak ketinggian di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia tak boleh tidur banyak kita ni, rugi. Disebut oleh Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin bahawa ibunda kepada Nabi Isa AS berpesan kepada Nabi Isa, dan juga disebut oleh Imam Ghazali dalam kitab Ayyuhal Walad, kalau tak silap salah, saya ingat-ingatnya begitu. Bangunlah malam, suruh bangun tengah malam. Kenapa? Kerana siapa yang tak bangun tengah malam, di akhirat nanti dia akan menjadi seorang yang muflis. Kita akan muflis, kena bangun malam. Waktu kita letih tak larat tu, yang tu siapa-siapa pun tak boleh bangun. Waktu biasa, kena bangun. Sembahyang 2 rakaat, minta doa pada Allah, dipermudahkan urusan pengajian kita, hafalan kita, ingatan kita, pembelajaran kita, untuk kita beramal, untuk kita istiqamah, akhirnya untuk kita sampaikan ilmu yang kita belajar kepada umat ini. Kena bangun malam, kena berdoa, ya Allah berkatlah ilmu aku belajar, ya Allah mudahkanlah aku belajar, ya Allah istiqamahkanlah aku belajar, ya Allah mudahkanlah hafalan aku, ya Allah kuatkanlah ingatan aku, ya Allah bila aku istiqamah melakukan kebaikan, ya Allah mustajablah doa aku, ya Allah jadilah aku anak soleh, ya Allah. Minta. Bila tu malam kita bersendirian, berdua-duaan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita adukan apa sahaja masalah kita. Ya Allah, aku ni berat, malah aku ni, buangkanlah penyakit malah aku. Contoh. Ya Allah, payahnya aku ni nak ingat, permudahkanlah aku ingat. Bila tu? Tengah malam. Begitu. Kena bangun malam. InsyaAllah, kalau itulah amalan kita, ya, setahun, 2 tahun, kita akan melihat bahawa hasil itu kita akan dapat. Ini amalan yang telah dibuat, eksperimen yang telah dibuat, yang telah diamalkan oleh para alim ulama kita ribuan tahun yang telah lalu. Ini bukan bercakap semalam ni. Ini cerita ratus-ratus tahun dahulu. Dan inilah yang dilakukan oleh pengarang kitab kita, Syekh Az-Zarnuji rahimahullah, dan para alim ulama kita di seluruh dunia. Kenapa? Melalui eksperimen, pengalaman dan amalinya. Maka dengan sebab itulah dia tulis sebuah kitab yang kecil untuk dijadikan pedoman dan panduan kita bagaimana cara mudah untuk kita mendapat ilmu. Cara mudah. Bukan apa panggil apa, meraba-raba kita nak cari ilmu. Tidak. Ikut je formula dia, pasti kita akan dapat. Kita belajar, contoh ustaz baca kitab malam ni, awak dengar, ustaz suruh tulis, awak tulis. Memang kita faham dah, ustaz cakap Melayu, awak pun orang Melayu. Boleh jadi adalah beberapa kalimah itu tak berapa pernah dengar, kerana dialek ustaz ni dengan awak ni mungkin berbeza sedikit. Mungkin ada kalimah-kalimah yang kita tak faham. Tapi tak apalah, sama-sama kita bercakap Melayu, maknanya kita dah faham. Cuma bagaimana kita nak ingat apa yang kita faham. Nak ingat apa yang kita faham, dia kena study, dia kena buat discuss, perbincangan, panggil muzakarah. Bila mana muzakarah, kita gile-gile baca. Biar tak faham lagi pun, kita buat halakat. Berapa orang kita kata? 5 orang, 10 orang.
Biasanya kalau ramai sangat dia tak jadi pula, dia jadi halaqah sembang. Dia benar nak baca ni, dia akan sekali sembang. Baik, kita pun suruh baca. Dalam ramai-ramai kita tu, kita bertanyalah, kat mana ada yang tak faham. Baik, kalau ada di kalangan kita faham, maka kita cuba terangkan apa maksud di tempat kalimah yang tidak faham. Kita kongsi. Andai kata 4-5 orang tu tak faham semua, kita tanda di mana kawasan yang tak faham itu. Maka ada masa kita bertanya balik ustaz, yang ni ustaz saya tak faham. Maka ustaz akan terangkan apa maksud yang kita muzakarah yang kita tak faham. Jadi pertama sekali masa kita berkat, yang kedua melatihkan diri kita itu untuk mendapat satu malakah, satu kebolehan, satu kemampuan untuk kita faham. Dan malakah, satu kemampuan untuk kita berani berhadapan dengan orang ramai. Satu malakah untuk kita petahkan percakapan kita tidak menjadi kaku. Satu masa nanti untuk kita menjadi da'i. Mana persiapan kita waktu kita belajar? Melalui apa? Melalui muzakarah, melalui perbincangan. Dia berkat. Jadi orang yang paling mudah faham Tuhan bagi, biasanya orang yang paling banyak yang baca kitab. Sebab tu dalam muzakarah ni dia bukan seorang je baca. Lepas kita contoh kita bagi baca 3 baris seorang. Lepas 3 baris orang lain baca 3 baris. Artinya semua kita ni mesti baca. Jadi bila mana semua kita baca, artinya semua kita akan diberi kepahaman. Tapi kalau baca seorang, biasanya dia yang lebih faham daripada kita, sebab dia baca. Kemudian bila mana orang baca, terkadang kita ni tak berapa nak beri tumpuan. Sebab apa? Sebab orang baca. Tapi kalau kita juga termasuk orang yang kena baca, automatik waktu kita baca itu ada tumpuan lebih daripada apa yang kita dengar. Di situ maknanya akan bercambahlah kebolehan, kemahiran kita, kemampuan kita untuk memahami ibarat-ibarat alim ulama kita tentang menulis kitab. Kita faham. Kenapa gini. Lama-lama kita akan faham. Dan kita akan menjadi orang yang hebat di sisi Allah dan juga di sisi makhluk Allah. Bila waktu yang sesuai itu ialah malam. Kena pakat dan kita kena sama-sama bersetuju bersatu hati. Kena bangun malam. Bangun kejut aku juga, jangan kau bangun seorang. Mana begitu. Kena sepakat, kena setuju dulu. Kadang-kadang kita ni tak berapa nak setuju mana orang kejut kita marah pula. Kejut aku nak tidur. Pasal apa? Pasal kita tidak adakan kata persetujuan ataupun sepakat untuk sama-sama bangun. Rugi. Bang, paling tidak pukul 5 kita bangun. Bangun belaka dah pukul 5 ni mesti bangun belaka sebagai penuntut ilmu. Pukul 5 mesti bangun. Kalau tidak awal lagi itu lebih baik. Jangan bangun nak kecing ya. Bangun tadi. Kan patut ulang, dia patut ulang nak mengulang Quran. Kata patut dia nak hafal, dia hafal. Patut dia nak muzakarah, habis dia ambil 3 kali muzakarah. Ni untuk kita mendapat maksud. Ini disebut di sini, jadikanlah malam itu sebagai kenderaan ataupun unta dahulunya yang menyampaikan kita kepada tempat yang kita tuju. Begitu juga malam. Jadi kalau terlepas malam, ruginya kita. Malam ni dia banyak sejuta hikmat ada di dalam malam. Hebat malam ni ya. Baik sunyi, orang lain tidur, semua kita bangun. Jadi bila mana sunyi ni, biasanya fokus kita itu akan lebih berbanding dalam keadaan suasana hinga-binga ataupun hiruk pikuk bising. Habis itu berkata muallif rahimahullahu ta'ala. Muallif ni orang yang mengarang kitab lah. Dan sesungguhnya bersetuju bagiku oleh menazamkan akan suatu nazam. Nazam ni maknanya susunan bait-bait syair ataupun sajak dalam bahasa Arab. Pada mengandungi akan ini makna. Dalam bahasa Arab dia kata qala al-musannifu wa qad ittafaqa li nazmun fi hadzal ma'na. Telah panggil sependapatlah bersetuju dengan pengarang kitab kita ini. Ada satu bait syair
Apa yang dikehendaki oleh musannif serupa. Ada satu syair tu serupa apa dalam kehendak hati penyair. Apa dia syair tersebut? Iaitu Ustaz baca bahasa Arab. Ustaz ada kitab Arab dekat depan ni, kitab asalnya. Man syaa an yahtawiya amaluhu jumalan falyattakhidh laylahu fi darkiha jamalan aqlil ta'amaka kay tahza bihi saharan in syi'ta ya sahibi an tablughal kamala. Makna dia di sini dalam kitab kita terjemahan tu, iaitu siapa-siapa yang berkehendak ia siapa-siapa akan menghimpunkan angan-angannya semuanya. Tu dia. Maka mengambillah akan malamnya pada mendapatnya akan unta tunggangannya. Maknanya kena bangun jaga malam lah. Artinya masuk saja waktu malam, tidur sekejap. Kita nak cita-cita kita semua sekali itu tercapai, maka hendaklah kita bangun malam. Maknanya hendaklah kita naik kenderaan kita pergi ke tempat yang kita nak pergi. Maknanya naik kenderaan. Apa maksud? Kena bangun malam. Siapa ingin mencapai cita-citanya, semua sekali apa yang diangan-angankan, yang diinginkan, maka hendaklah ia berjaga malam. Menyedikit olehmu akan makanan engkau, menyedikit olehmu akan makanan engkau, supaya dapat dengan dia, dengan sedikit makan akan berjaga. Kita orang mengaji ni, penuntut ilmu ini, makan tu jangan banyak. Apa maksud banyak? 3 pinggan. Oh sedap Ustaz, habis 2 pinggan. Berasa sedap lagi, tambah 3 pinggan. Banyak tu. Tapi kalau makan sepinggan, tak kenyang lagi. 2 pinggan, kenyang dah. Tambah sikit lagi, tambah tu dia panggil banyak. Tapi kalau tak kenyang 2 pinggan, tambah 3 pinggan. 3 pinggan baru kenyang, tak banyak lagi. Masuk pinggan yang keempat, baru kata banyak. Tapi ada korang makan sampai 4 pinggan. Ada. Artinya 2 pinggan. 2 pinggan ni kira kenyang sangat tu. Biasanya sepinggan, tambah sikit. Tapi kalau sampai masuk 3 pinggan, tu kira banyak lah. Kalau dah 3 pinggan makan, dia tak jadi dah bangun malam, dia jadi ular sawa. Kenyang kan? Ular sawa. Ada tak kenal ular sawa? Ular sawa dia makan kambing seekor. Masa nak makan tu dia cegah lagi, sebab perut dia kosong. Dia pun telan kambing seekor. Bila mana telan kambing seekor, bila dia bergerak habis kambing seekor tu, dah jadi makanan dia repuk semua sekali, baru dia boleh bergerak balik. Artinya kalau dah kenyang sangat, jangan harap bangun malam, duduk terguling di situ, bunyi sang. Kejut pun buka mata dia, pejam pula sang. Macam ni, buih mulu, berbuih mulu. Masa apa? Kenyang sangat. Jadi cara dia kata, untuk mudah kita ni bangun berjaga malam, sebelum tidur itu maknanya kita jangan makan banyak. Sedikit kan makan. Bukan makna makan sedikit sampai kita lapar. Maksud makan sedikit ni tadilah, makan tu kadang-kadang kitanya tidak lapar. Kenyang lah kita kira kita sekarang ni kenyang. Kalau boleh, kalau ikut Nabi SAW, lebih lagi kita penuntut ilmu ni, kita makan waktu lapar, kita berhenti sebelum kenyang. Tapi tak jadi kita. Itulah sebenarnya makan yang terbaik. Mana kita berhenti tu kenyang. Jangan sendawa 10 kali, tambah lagi. Dia kata, Ustaz, saya sendawa ni bukan kenyang, angin dalam perut. Saya makan baru angin banyak, makan sikit baru, tapi dah keluar angin sendawa, saya lapar lagi. Iyalah, kalau sampai 10 kali tak angin lagi, arti dah lebih dah tu. Boleh hari sekali, 2 kali mungkin angin, tak apa 10 kali dah.
Tak apa nak tidur dekat pinggan, tak kenyang lagi. Bukan dia tu. Ada benda-benda lain tu. Ada benda-benda tu. Itu dia. Benda penunggu lah tu makan. 10 kali sendawa tambah lagi dia. Masa Ustaz belajar tu ada satu orang ni pelik juga. Tahu lah. Pelik. Tapi Ustaz jumpa seorang tu dia. Kecil je orangnya. Kecil je orang. Pergi dekat tempat kenduri, rumah kawan Ustaz ni buat makan-makan sikit, dia pergi. Waktu itu makan jamunya, jamu laksa. Makan laksa ni. Jadi dah orang lain semua makan. Adalah pinggan tambah. Dah kena cari pinggan-pinggan tak cukup, ada pinggan tambah. Dia pun pakai belasah dengan pinggan tambah tu. Jadi pinggan tambah tu, laksa tu banyak lagi. Kalau orang lain tak habis dah, habis tambah lagi dia. Orang tengok perlu kan. Perut tak bunci, kuruh je orangnya. Dah pinggan tu pinggan tambah lagi. Jadi orang kata, kamu ni makan apa punya lah banyak makan. Pinggan orang buat tambah, kamu tambah lah banyak orang makan. Dia orang pun gelar kat dia. Gelar kat dia. Kau ni boleh hantu ke apa? Oh, dia ada kat belakang ni. Tolong makan untuk orang lain. Pelik semua. Jadi heran lah. Tapi boleh jadi perut dia kat dalam tu jenis panjang ke macam nak tahulah. Tapi makan banyak. Ustaz pun tak tahu sebab sebelum ni kita tak pernah makan sekali punya banyak gitu, makan sekadar gitu. Oh, makan banyak. Jadi pelik. Kalau ada orang macam tu memang pelik lah. Dan kawan Ustaz ni pun arwah lah. Orang pun lupa orang Selangor ni. Meninggal dunia berapa tahun lepas. Duk WhatsApp tu nak jumpa. Kemudian katanya dia baiki ekor. Tingkat 2 tak silap. Baiki ekor tu jatuh. Jatuh tu cedera. Masuk hospital 4 poin tak silap. Ustaz pun tak sempat dia pun masuk hospital sekejap meninggal dunia. Kata kawan makan banyak ni. Mudah-mudahan Allah merahmatilah dia. Mengampunilah dosa dia. Ustaz juga. Tu nak cerita sama Ustaz belajar macam awak lah. Maknanya bukan kata orang tu umur belasan tahun gitulah. Allah tapi makan, subhanallah. Jadi kalau ada dalam peristiwa tu kawan Ustaz yang ingat balik ada 2, 4, 5 orang tu, kalau ingat sebut cerita ni memang semua pakak ketawa lah. Memang makan banyak tu ni. Jadi kalau dah begitu makannya, contoh, jadi malamnya memang tak bangun gitu. Tak ada harapan. Jadi artinya sekiranya kita ingin bangun malam, ulama ni kata hendaklah kita sedikitkan makan. Apa maksud sedikitkan makan? Tadi makan jangan sampai terlampau kenyang. Artinya kalau patut kita makan kenyang 2 pinggan, takat 2 pinggan. Jangan lebih walaupun sedap. Kenapa? Tujuan kita ingin bangun malam. Tapi kalau jenis tak nak bangun malam, makanlah. Banyak tapi kat tadilah orang lain boleh bangun, kita tak boleh bangun. Rugilah. Jadi maknanya cara untuk kita ringankan tubuh kita bangun malam iaitu sedikitkan makan. Sedikit olehmu akan makanan engkau supaya dapat dengan sedikit makan tadi akan berjaga malam. Jika engkau kehendak, hai taulanku, mana kawanku, bahawa engkau sampaikan sempurnanya. Sekiranya kamu ingin sampai kepada hak sempurna, maka hendaklah kamu bangun malam lah. Sedikitkan makan, bangun malam. Kamu akan dapat cita-cita angan-angan kamu yang sempurna. Maksudnya terang, tiada berhajat kepada mensyarahkan lagi. Katanya penterjemah, dari sudut terjemahan syair itu pun sudah kita faham. Tidak berhajat kepada panjangkan untuk mensyarahkan bait-bait syair yang telah diterjemah kerana ia mudah dipahami. Maknanya maksud yang disampaikan di situ pun kita dah faham. Maka dia kata tak berhajat lagi kepada mensyarahkannya. Mana kesimpulan, nak bangun malam jangan makan banyak. Jadi kalau makan banyak tak ada harapan bangun malam. Jadi tujuan kita nak mencapaikan apa yang kita cita-citakan semakin jauh, dia bukan semakin dekat. Semakin jauh. Baik, maksudnya terang
Habis. Dikatakan siapa-siapa yang menjadikan dirinya berjaga pada malam, maka sungguhnya menyuka ia, siapa-siapa tadi, akan hatinya, hati siapa-siapa pada siang, mana pada siang hari. Betul. Jadi pengalaman ustaz sendiri, orang lain pun sama. Kita nak bangun malam, terlepas bangun malam, susah hati kita pada waktu siang. Rasa frah. Allah tak bangun semalam. Nak bangun, ya Allah berat. Ruginya semalam tu tak bangun. Temenung kita duk ingat semalam tak bangun. Nak undur tak boleh lah. Masa bila mana ia berlalu semakin jauh, kata Imam Ghazali. Yang makin dekat mati kita. Masa yang lepas dah jauh. Artinya Allah terlepas kita bangun. Tapi kalau kita malam itu diberi taufik oleh Allah, dapat kita bangun, maka kita pun buatlah apa yang patut kita nak buat, jadual yang kita telah susun untuk diri kita. Bila mana tiba waktu siang, maka hati kita jadi gembira. Allah, Alhamdulillah, boleh bangun semalam. Hati kita pun rasa seronok. Ada begitu. Dan contoh, kalau kita dapat hafal, contohlah kita dapat hafal kalimah-kalimah dalam bahasa Arab. Satu hari kita kata dapat hafal 5 kalimah, ataupun 1 kalimah lah. Hafal tu bila? Kita peruntukkan hafalan itu waktu malam. Baik, 1 kalimah 1 malam. Jadi artinya, kalau terlepas 1 malam, 1 kalimah, rugilah. Itu bagi kita yang hafal 1 kalimah. Bagi orang yang hafal 5 kalimah, 10 kalimah, artinya tertinggal 1 malam, 10 kalimah, jadi rugi. Bagi kita yang tak tahu menilai masa dan tidak tahu menilai punya ilmu itu, maka kita tak rasa apa-apa. Bagi orang yang terlepas tu, ya Allah, rugi. Dan kalau 1 kalimah 1 malam, 360 hari setahun, 360 kalimah. Itu kalau kita hafal 1 kalimah 1 malam. Hebatlah. 2 tahun 300, 600, 6 12, 720. 2 tahun 720 kalimah. Baru 2 tahun. Kalau 4 tahun 700 tak 1400, 1440 kalimah. Mana kaya dah kita tu. Kaya. Ilmu ni tadilah, mana kaya ilmu, automatik dunia kita kaya. Pada adatnya Tuhan bagi begitu. Cuma kita nak pilih cara hidup kaya atau tidak, itu terserahlah. Tapi artinya kita sudah menjadi orang yang kaya ilmu, kaya kalimah-kalimah perbendaharaan bahasa Arab. Dan bahasa Arab ni bahasa syurga, bahasa Quran, bahasa Nabi, bahasa Islam. Allah, beruntungnya kita. Kenapa kita mengambilkan malam itu sebagai kenderaan menyampaikan kepada cita-cita yang kita ingin cita-citakan. Ini sebab tu kita belajar ni sangat penting. Kita belajar mengaji kita ni memberi motivasi kepada kita. Bangunlah malam. Kalau tak, rugilah kita. Jadi kalau bangun malam, siang hari hatinya suka. Siapa yang tak bangun malam, hatinya akan berduka. Bagi orang tak ada apa-apa, tak mengaji, itu dia tak tahu nilai, tak ada rasa apa lagi sekarang. Bila dia berduka setelah mati. Bagi kita orang mengaji, belum mati, terlepasnya beberapa puluhan tahun, belasan tahun, maka kita akan berduka cita di atas apa yang kita telah terlepas. Yang kita duk buat dahulu. Kita rasa duka cita lagi. Kenapa aku tak usaha lebih lagi? Lebih pun lebih sikit je, pasti aku akan dapat lebih. Tu pun kita rasa menyesal. Apatahlah bagi orang yang tak peduli langsung, tiba-tiba dia tersedar dari lamunan mimpi, maka hari dan waktu itu sudah berlalu, lagilah dia akan menyesal. Yang begitu sangat. Habis itu. Dan tak dapat tidak, kata musannif rahimahullah ta'ala lagi, dan tak dapat tidak bagi penuntut ilmu itu daripada berkekalan atas membaca. Maknanya kekal membaca dan mengulang-ulang dia akan membaca pada awal-awal malam dan akhirnya akhir malam. Tak dapat tidak. Bagi seorang penuntut ilmu, dia kena banyak baca.
Malaikat Jibril alaihi salam ketika mana menyampaikan wahyu pertama kepada Nabi SAW di Gua Hira, berapa kali? 3 kali. Yang keempat baru Nabi baca. Mana suruh baca, Iqra, 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 Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Artinya kita sebagai penuntut ilmu ni kena banyak membaca. Yang kita belajar, kita mengaji, ya. Selain daripada itu, sumber-sumber lain bacalah. Kenapa? Satu waktu ilmu itu akan memberi manfaat kepada kita. Walaupun bahan yang kita baca itu mungkin kita tak guna sekarang, tetapi satu masa pasti kita akan menggunakan ilmu yang kita baca itu pada waktu sekarang. Kita baca sekarang, bukan ilmu itu untuk digunakan waktu sekarang, tetapi ilmu itu untuk digunakan akan datang. Ilmu yang kita gunakan akan datang amal itu, ilmu bila? Ilmu yang kita tuntut sekarang. Kena banyak baca. Tak dapat tidak, mesti. Dan baca pula bukan sekadar sepintas lalu, tetapi diminta diulang-ulang. Ulang baca. Supaya apa? Dia ulang ni lagi melekat dekat kepala kita. Lagi kuat kita ulang, lagi kuat ingatan kita. Bila waktu baca? Awal malam. Maknanya sekarang ni kita mengaji. Awal malam lepas isyak kita baca lagi. Kemudian kita pun tidur rehat. Dan akhirnya akhir malam. Bila akhir malam? Sebelum subuh. Sahur tu lah. Pukul 3, pukul 4, pukul 5. Bangun di situ. Sebab apa kata dia? Kerana dipanggil sebab, ataupun illah. Dalam bahasa Arab dia panggil illah ataupun sebab. Kerana bahawasanya barang yang antara isyak dan waktu dini hari itu waktu yang diberkatkan. Itu dia. Waktu selepas isyak sehinggalah sebelum subuh ialah waktu yang diberkati oleh Allah SWT. Waktu berkat. Sebab itu Imam Ghazali dan para alim ulama kita mengatakan, seandainya setelah kita semaya isyak, kemudian kita pun solat witir lah bagi mereka yang tak bangun dah tengah malam, maka dihukumkan makruh untuk dia bersembang tanpa apa-apa tujuan. Sembang kosong, buat kerja-kerja lara, buat kerja tak ada faedah ni, dihukumkan makruh. Habis tu baik tidur lah. Tapi kalaulah kita bukan bersembang kosong, kita muzakarah tadi, kita belajar, sambung lagi belajar kita, hafalan kita, punya pengulangan kita, pada waktu itu waktu sangat berkat. Dia jadi berkat. Antara isyak dengan subuh, waktu diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Waktu berkat. Sebab tu ulang kaji malam ni seronok. Kenapa? Waktu pun sejuk. Kalau siang hari panas, kita pun mudah letih, mudah mengantuk, berpeluh tak selesa. Malam sejuk. Tambah-tambah dalam aircon pula. Tapi jangan terlalu kenyang lah, tidur pula. Ngaji seronok, tidur pula sambil-sambil. Pasal apa? Seronok, tenang waktu malam. Jadi malam ni waktu diberkati. Ambillah peluang itu untuk membaca. Baik, hai penuntut ilmu, berkata musannif rahimahullah taala lagi, syair. Ada syair pula. Arab ni begitulah, dia tak sunyi daripada bersyair. Ni panggil khazanah ilmu yang ditinggalkan kepada kita lah. Ada syair pula. Apa syair dia? Ustaz baca bahasa Arab. Ya talibal ilmi bashiril wara'a wa jannibin nawma wahdharis shib'a dawim 'ala ad-darsi la tufariquhu fal ilmu bid-darsi qama wartafa'a. Dulu Ustaz hafal juga. Tadi lah tak ulang-ulang, dia lama-lama dia pergi hilang. Dia kaedah otak kita ni, selalu Ustaz mengulang perkataan ini. Ma hafiza farra wa ma kataba qarra. Ma hafiza farra wa ma kataba qarra. Cuba sebut ramai-ramai. Ma hafiza farra wa ma kataba qarra. Apa maksud dia? Maksud dia ma hafiza farra, apa yang dihafal tu akan lari. Wa ma kataba qarra, apa yang ditulis dia tetap.
Maksudnya hafalan kita ni, awak dah hafal Quran ni, ialah kita doa pada Allah biar ingat. Tapi sifat akal kita ni dia makhluk juga. Makin lama dia makin lemah. Akhir sekali hafalan kita pun menjadi tumpuk. Apa yang kita hafal dahulu, sedikit demi sedikit akan menjadi hilang. Apatah lagi kalaulah diri seseorang tu tidak sunyi daripada melakukan maksiat, lagi cepat hilang. Dia bukan kata buat maksiat tu hilang terus. Dia makan masa, sikit jadi malah, jadi berat nak ulang tak. Akhir sekali dia hilang. Baca balik tak ingat. Seperti kita tak pernah hafal. Itulah makhluk hafalan. Bila mana kita hafal, satu masa dia akan lari, dia akan hilang. Tetapi apa yang kita tulis, dia tetap di situ. Kita ingat ke tak ingat ke, buka selagi mana tulisan kita ada, catatan kita ada, kitab kita ada, selagi itulah kita boleh tengok. Nampak tak? Jadi maknanya kita kena banyak menulis. Selain daripada hafalan, banyak menulis. Baik, kita kembali kepada syair ni. Kita habis syair ni, mula kita berhentilah. Kata pengarang kitab kita ini membawa satu syair. Hai penuntut ilmu, mubasyarah olehmu. Mubasyarah maknanya lazimkan olehmu. Mubasyarah olehmu maknanya lazimkan olehmu akan wara'. Itu dia. Dan jauh olehmu akan tidur. Maksudnya tidur banyak lah, bukan tak tidur langsung. Itu je. Mana jauhkan kamu tidur, arti tidur banyak. Sikit-sikit tidur, bukan tidur sikit-sikit. Nampak tak? Sikit-sikit tidur, sikit-sikit tidur. Allah, tidur je dia. Dalam sembahyang pun tidur, luar sembahyang pun tidur, sambil makan pun tidur, sambil mengaji pun tidur, sambil tidur pun tidur. Tak asyik tidur je. Tengok apa ni Facebook orang mengajar pun tidur. Berat juga. Itu dia. Kita kat sini pun tidur, yang tengok live pun tidur juga. Tapi harap tak tidur lah. Nak ceritanya, jauhilah kamu daripada tidur banyak. Sebagai penuntut ilmu, untuk mendapat ilmu ni, jauhkan diri kita daripada tidur banyak. Dan takut olehmu akan kenyang, mengekal olehmu akan bacaan-bacaan. Jangan kamu bercerai akan dia akan bacaan. Akan dia akan bacaan. Kerana ilmu itu berdiri ia ilmu, dan terangkat ia ilmu dengan membaca. Ilmu ini akan bertambah, ilmu ini akan hidup, ilmu ini akan hebat dengan banyak membaca. Betul. Kita ni kadang-kadang nak mula membaca je rasa berat. Tapi bila mana kita dah membaca, seronok. Sebab itu cara teknik untuk kita ni seronok membaca, kita ambil buku bacaan yang nipis-nipis. Kemudian buku bacaan yang kita minat. Biar buku cerita pun, pilih buku yang kita minat dulu, dan pilih buku yang nipis-nipis. Bila mana buku nipis ni kita baca tak lama, habis. Kita pun rasa seronok, habis buah. Baca buku yang kedua. Tapi jangan pula ambil kita ni buku yang tebal, kemudian buku pula jenis bahasa yang payah, sukar untuk kita faham. Yang tu dia mematikan hemah kita untuk rajin baca. Pasal apa? Baca-baca tak habis lagi. Baca-baca tak habis lagi. Bila nak habis ni buku ni? Akhir sekali, belum sempat habis 1/3, kita pun dah berhenti daripada membaca. Akhir sekali mematikan sifat dan semangat kita untuk membaca. Pilih. Sebab tu kena latih, kena pupuk membaca. Membaca, faham, dan juga kalau boleh baca dengan cepat. Mana kena rajin baca. Dengan sebab banyak membaca, maka dia akan mendapat maklumat lebih daripada orang lain. Dia akan mendapat ilmu lebih daripada orang lain. Tengok Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu. Bila mana disebut, Imam Syafi'i berada di Mekah waktu dia kecil. Bila mana dia dengar ada orang sebut satu orang imam yang berada di Madinah yang bersangatan alim, Imam Malik bin Anas. Dan juga Imam Malik ni pernah menyusun antara kitab hadis yang terawal, iaitu kitab Muwatta Imam Malik. Jadi Imam Syafi'i ni, dia bukan sekadar banyak membaca, tetapi dia banyak menghafal.
Oleh kerana dia ni bukan sekadar membaca kitab yang dia dapat daripada guru dia ni, kitab Muwatta Imam Malik ni, sebelum dia pergi menghadap untuk menuntut ilmu dengan Imam Malik di Madinah, dia telah membaca dan menghafal sebuah kitab Muwatta. Kitab Muwatta ni di seluruh hari ni lebih kurang 1 inci lebih tebal begitu. Sama tebal dengan Quran lah lebih kurangnya. Begitu. Dia ingat belaka lah. Artinya bukan sekadar dia baca, dia hafal. Jadi oleh kerana orang lain sekadar membaca, tetapi Imam Syafi'i ini bukan sahaja baca, bahkan dia menghafal. Sebab itu ilmunya telah mengatasi daripada orang-orang yang lebih tua usianya daripada dia. Orang lain hanya sekadar mengaji, hanya ada dalam kitab. Tetapi Imam Syafi'i bukan sekadar yang dalam kitab tu, yang dalam kitab masuk dalam kepala dia. Tengok. Dengan sebab dia banyak membaca, dengan sebab dia banyak mengulang, maka usia 15 tahun telah diizinkan oleh gurunya untuk mengeluarkan fatwa. Dan ulama mengatakan orang yang layak memberi fatwa pada zaman Imam Syafi'i ialah di kalangan mujtahid. Mujtahid ni artinya dia baca Quran, dia faham sungguh Quran, kemudian dia boleh mengeluarkan hukum sendiri daripada Quran. Dia baca hadis, dia faham hadis, dia faham hadis Nabi ni memberi arti apa. Hadis ni maksud dia sunat ke, haram ke, makruh ke, Tuhan bagi kepahaman. Maksudnya tahap begitu. Dan orang yang seumpama ini biasanya usianya 20 tahun lebih. 20 tahun lebih, 30 tahun, 40 tahun. Barulah ada autoriti dengan sebab lamanya masa ilmunya sudah masuk, maka layaklah dia mengeluarkan fatwa. Tapi tengok Imam Syafi'i 15 tahun usianya sudah layak memberi fatwa, dan dia beri izin oleh gurunya mengeluarkan fatwa-fatwa hukum hakam. Kenapa? Kerana hebat. Bukan sekadar membaca, tetapi dia menghafal lagi. Dan ingatannya amat dahsyat. Kenapa? Betul lah. Dengan sebab banyak membaca, dengan sebab banyak mengulang, maka ilmunya hidup, dia pun mengatasi daripada orang lain. Orang lain tanya, kena buka kitab dulu. Dia tak, tanya saja, dia boleh sebut muka surat berapa, baris berapa, kalimah mana, sebab apa, habis dia boleh cerita. Oh, hebat Imam Syafi'i. Sebab tu kehebatan dia sehinggalah disebut-sebut sehingga ke hari ini, bahkan sehingga hari kiamat. Kenapa? Tadilah dia bersungguh lebih daripada orang lain. Lebih lagi Allah Ta'ala beri pula kepadanya luar biasa. Itu tambahan lagi. Jadi maknanya kita sebagai penuntut ilmu tadilah kena banyak membaca, kena banyak mengulang, dan yang penting malam cuba latih. Walaupun tak tiap-tiap malam kita bangun awal, kita latihlah seminggu tu 2-3 kali bangun awal. Artinya sebelum pukul 5 tu kita dah bangun. Bangun tu kita mandi-mandi ke apa untuk segarkan sikit, ambil wudu, kita sembahyang 2 rakaat, kemudian kita ulang ataupun kita study. Cuba amal dan doa banyak-banyak, insya-Allah. Ya, boleh hadir dengan usia kita yang pendek, Allah Ta'ala beri pada kita kealiman, ilmu. Ada hasil mujahadah kita, kesungguhan kita, dan mahunya kita bersungguh-sungguh. InsyaAllah cita-cita kita, hajat kita itu akan diperkenan, dimakbulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, habis itu kemudian maksudnya, hai penuntut ilmu, lazim olehmu akan diri kamu itu bersifat dengan wara, iaitu tertahan dan terpelihara daripada mengerjakan yang haram-haram, dan jauh olehmu akan banyak ketiduran. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'la wa a'lam. Sekadar itulah insya-Allah, iaitu syarah syair itu kita akan baca pada pengajian kita yang akan datang. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi. اللهم ارزقنا علما نافعا وقلبا خاشعا ويقينا صادقا وعملا صالحا تقبلا ورزقا واسعا طيبا وبارك فيه. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك.